Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir ya. Untuk kali ini saya nak sembang tentang flash fotografi ya. Flash fotografi ni flash yang ataupun speedlight lah yang ada atas kamera ni ya. Ni antara bounce dan juga direct flash ya. Bounce flash ni sebagaimana yang kita tahu dia lebih cantik lah. Cantik dia pasal apa? Clean, soft kan. Shadow pun tak ada kan. Cuma yang saya nak cakap ni dari segi kerjaya sebagai fotojournalis ataupun mereka yang merakam event kenapa sesetengah orang dia tak pakai bounce flash. Kadang-kadang dia pakai direct, kadang-kadang dia pakai bounce, kadang-kadang dia pakai direct. Maksudnya dua-dua lah. Salah satu sebabnya kenapa terutamanya press ataupun mereka yang cover event ni jarang pakai bounce flash adalah bukan pasal dia tak tahu yang bounce flash tu hasil dia lagi bagus, tapi ada setengah keadaan tu momen yang kita nak rakam tu terlalu cepat, agak cepat lah, beberapa saat sahajalah, bukan beberapa saat lah, kadang-kadang millisecond lah. Kalau kita pakai bounce flash ni, kepada yang tak biasa, bila kita shoot first shot, okey lah dia terang kan, tapi biasanya second shot ataupun third shot tu, apa ni, bukan shutter lah, gambar kedua ataupun ketiga tu, cahaya dia kalaupun dia keluar sedikit tu, pasal dia tak cukup power nak apa charge dia punya kapasitor dalam ni. So kalau contohlah saya ambil gambar majlis menandatangani buku pelawat ataupun majlis potong ribbon, majlis MOU menandatangani perjanjian ke apa benda tu berlaku sekejap je. Pasal benda tu dia bukannya nak tulis cerpen ke apa kan, dia sign habis. Kalau kita bounce, dia mungkin dapat, mungkin tak dapat. Mungkin dapat tu maksudnya first shot tu mungkin kita dapat, tapi kadang-kadang bila first shot tu kita bounce kan, cantik, mata orang yang menandatangani itu terpejam tu, mata saksi tu terpejam pula. Lepas tu second shot tu pula dah gambar tu gelap kan. Jadi tak pakai. So dalam kerjaya mereka yang dalam bidang fotojournalism ataupun yang cover event ni, momen tu lebih penting daripada dari segi artistik, dari segi kesempurnaan gambar, tak ada shadow apa semua tu. Bukanlah benda tu tak penting, tapi yang lebih utama adalah momen yang dirakam tu, detik waktu menandatangani perjanjian, nak potong ribbon ke, nak tekan button ke, so benda-benda macam tu lebih utama berbanding nak dapatkan orang apa clean shadow apa semua kan. Tapi ada masanya saya guna juga ataupun press lah ada guna juga bounce flash ni. Contoh macam masa press conference PC, sidang media. Pasal sidang media ni dia tak ada momen yang orang kata bukanlah momen bersejarah ke pun, tak ada momen yang kritikal lah. Memanglah dia ada momen-momen dia masa dia angkat tangan, dia macam ni reaksi, itu tak apa. Dia tak ada momen yang kritikal macam waktu menandatangani dokumen, waktu nak potong ribbon atau nak tekan button ke apa benda tu lah. So reaksi tu kita boleh dapat banyak. So kita boleh bounce flash lah. Biasanya kalau bounce flash ni, contohlah jarak saya dengan subjek tu lebih kurang 10 kaki ataupun dalam 20 kaki, kita bounce. Biasanya saya akan pakai manual lah. Manual setting lah. Manual setting ni mungkin dalam 14, 18. Tengoklah macam mana kan. Kita test dulu. So benda ni tips lah. Kalau kita nak guna bounce flash ni, macam contoh sidang media ke ataupun benda-benda kan, biasanya kita masuk awal. Kita test dulu, jangan risau lah. Kita test dulu tengok kan. Tengok exposure okey. Kita dah maintain dah, tak payah nak adjust apa-apa dah. Benda-benda macam tu. Saya pernah guna TTL. TTL untuk bounce ni dia kurang dari segi pengalaman saya lah kan. Orang lain nak pakai tu pulang kan. Dari segi pengalaman saya, kalau pakai TTL ni dia macam output dia macam kurang sikit, tak berapa nak terang. Kecuali kita gunakan exposure composition ni, kita bagi plus 1 ke 2 ke 3 kan. Tapi bagi saya, daripada kita guna TTL bounce, lepas tu kita nak adjust exposure composition itu, dia ada plus minus tu kan, 1 2 3, baik saya guna manual terus. Manual ni, kalau manual 1.1 ni dia full power dah, dia terang sangat lah kan. Saya gunakan 1.4 ataupun 1.8, 1.4 ataupun 1.8 lah. Biasanya saya guna macam tu lah. So benda ni kalau sidang media ni, biasanya saya akan test dulu. Test dulu maksudnya sebelum contohlah kalau Perdana Menteri sebelum masuk dalam tu, kita ada masa, dalam banyak masa lah kan biasanya. Kadang-kadang setengah jam sebelum sidang media tu kita dah tunggu dah dalam bilik sidang media tu. Kita test lah sepupu hati kan, berapa benda kita nak pakai. Kalau kita rasa, kita tetapkan kita punya shutter dengan ISO ataupun aperture kan. Contoh aperture kita nak pakai 8 ke 5.6, ISO kita nak pakai 400 ke 500 ke. Tengok keadaan kecerahan bilik tu. Lepas tu shutter kita pakai 160 kan, ataupun 1200 lah. Tengoklah kan kestabilan tangan kita pegang benda tu lah. Ada setengah juga kalau kita pakai professional body yang
Contoh lah macam Nikon Z1, Canon R3, Sony, Alpha One ataupun jenis top of the line ni kan. Biasanya kalau kita nak guna kalau bilik tu terang, kita tak nak pakai flash pun tu tak ada masalah lah. Ini yang saya nak cerita ni bukan dia nak boost ISO. Ni kalau kita nak guna flash, waktu-waktu macam tu, bila masa nak bounce, bila masa nak direct. Bila masa nak direct flash macam saya beritahu ni, kalau keadaan tu kritikal. Macam saya beritahu tadi lah, majlis perasmian apa benda dia kritikal, memang biasa kita bounce lah. Kita direct lah. Sebab apa direct? Sebab apa bounce kita kena tahu tu lah. Kalau kita pakai direct flash, recycling time dia tu cepat tu maksudnya contoh kalau jarak dalam 7-8 kaki ataupun 10 kaki kan, kita shoot continuous per 5 frame burst pun kan, 1, 2, 3, 4, 5 kan, kadar kecerahan yang flash tu pergi tu hampir sama lah, hampir sama dengan first shot tu. Maksudnya contoh dia keluar bukanlah 100%, maksudnya first shot, second shot, third shot kan, flash pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tu cerah dia sama, so kita tak risau. Tapi kalau kita bounce flash, kita nak shoot continuous, satu first shot tu memang okey lah kan, tapi kedua, ketiga, keempat, kelima tu kita main continue je kan, memang biasanya shot kedua, ketiga, keempat tu memang gelap lah. Lepas tu shot kelima tu baru okey lah. Jadi banyak momen yang kita dah terlepas lah. Contoh kalau masa menandatangani perjanjian kita bounce kan, satu shot okey, tapi mata pula terpejam ataupun mata saksi tu terpejam kan. Shot kedua, ketiga dah gelap, masa tu okey, semua okey tapi gelap kan. So kita kena timbang-timbangkan benda-benda macam tu lah sebelum kita ambil gambar lah. Jadi janganlah kita judge orang tu, kenapa kau tak bounce, kenapa kau direct. Tujuan tu pasal tu lah dia punya flash ni boleh buat macam ni maksudnya kan. Ada masanya kita boleh bounce, ada masanya kita direct. Kalau memang flash ni cantik untuk bounce je kan, dia tak ada jual macam ni je. Dia macam tegak macam ni je kan. Pasal apa? Maksudnya dia tegak macam ni je, pakai tegak macam ni, pasal memang itu yang cantik lah. Pasal tu ada flash itu, ada yang untuk direct, ada yang kita boleh orang kata pusing kiri kanan. Tengok keadaan, cara kita menggunakannya lah benda tu. So itulah benda ringkas je lah benda ni, bukannya topik apa benda pun kan. Cuma kita kena tahu bila masa sesuai guna bounce flash, bila masa sesuai kita guna direct flash. Kelebihan kekurangan tu macam saya bagi tahu tadi lah kan. Benda tu semua orang tahulah. Okay, boleh.